telah berkata syaitan apabila telah selesai urusan hisab ni, ahli syurga masuk syurga, ahli neraka masuk neraka. Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Ini iblis khabar depan ahli-ahli neraka ni. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjanjikan kamu janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Dan aku juga berjanji kepada kamu, tapi aku mungkir janji kamu. Syaitan dan iblis ni kata aku janji juga kamu. Aku janji dengan beri angan-angan. Dengan buat maksiat rasa bergiang-giang. Ada angan-angan yang dijanjikan oleh syaitan, supaya setiap amalan maksiat yang dibuat tu kita mengharapkan kenikmatan dan kelazatan dunia. Kalau tidak orang tak buat maksiat. Maksiat ni seronok kerana ada keseronokan lah. Maksiat ini orang buat kerana ada keseronokan dan angan-angan janji yang syaitan, iblis bisikkan. Jadi orang tu sanggup buat. Walaupun susah payah nak buat maksiat ni kadang susah, tapi dia buat kenapa? Ada angan-angan, pengharapan yang iblis tiupkan. Tu cerita-cerita. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Tetapi aku mungkin janji. Syaitan akhirnya menyesal setelah buat maksiat. Akhirnya syaitan tidak tunaikan apa yang dia janjikan. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin. Kata iblis lagi, aku sebenarnya tidak dapat menguasai kamu. Illa an da'autukum fastajabtum li. Kecuali aku seru kamu, mu hak pergi sahut seru aku. Kalau kita tengok orang jadi terpesong daripada jalan Tuhan, apa sebab? Adakah kerana sebab dia ni digagahi, ataupun dia ni terpaksa? Start motor nak pergi sejik dah ni, kona pergi ke lain. Enda tu pusing diri. Start kereta dah ni, kereta arah nak mari sejik mari surah dah, tiba-tiba pusing kereta pergi ke Kelab Malang dah, pergi ke tempat-tempat maksiat. Tak ada itu. Tak ada. Maknanya tidak ada paksaan orang itu jadi buat maksiat tu. Tak ada. Ni iblis mengaku sendiri kata, illa an da'autukum fastajabtum li. Apa kerja aku buat? Modus operandi iblis ni, dia seru je kita. Seru kita. Fastajabtum li. Kamu yang sahut seru aku. Jadi bila begitu, fala talumuni walumu anfusakum. Maka jangan kamu cela aku, tapi celalah diri kamu sendiri. Jadi siapa yang bersalah? Kita sendirilah yang bersalah. Kita yang buat pilihan, kita yang buat ni. Maka syaitan dan iblis kata, aku hanya seru, mungkin sahut serang aku, siapa suruh? Ni khabar dah. Dia pecah rahsia dah. Dia kata, aku tak paksa, mu lagi sahut. Jadi salahlah diri kamu, jangan salahkan aku. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Tidaklah aku dapat tolong kamu, dan kamu pun tak lihat tolong aku. Jadi sebab itu, dengan sebab apa? Ingkar satu. Hatta di sini mengingkari kerasulan Nabi SAW, maka tidak diterima syahadah tauhid. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan makhluknya membenarkan. Lagi, bila begitu, apa yang terkandung dalam syahadah tauhid ini, syahadah Muhammad Rasulullah ini, terkandung dalamnya segala perkara yang dibawa datang oleh Nabi, kita kena percaya juga. Fa'alzamal khalqa. Allah mewajibkan sekalian makhluknya tasdiqahu, akan membenarkan Nabi fi jami'i ma akhbara bihi, pada setiap perkara yang Nabi beritahu dengannya, minad dunya wal akhirah, daripada perkara dunia dan perkara akhirat. Kita kena percaya ke Nabi. Nabi ni kita kena percaya. Nampak tak? Walaupun kita tak sempat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita kena percaya. Pertama, percaya bahawa ada seorang manusia namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi kena percaya tu satu. Dan bukti jelasnya memang telah diriwayatkan mutawatir
bahawa ada susuk tubuh baginda Nabi ni, dan tidak adalah satu kubur yang lebih pasti dan tidak ada keraguan pada kesahihannya daripada kubur Nabi. Tak ada. Nabi SAW. Kubur Nabi lain ada khilaf. Nabi-Nabi selain Rasulullah ada khilaf. Nampak tak? Sebab ada setengahnya 2-3 tempat dikatakan kubur Nabi samakan, dia tidak dapat dipastikan. Tak dapat dipastikan. Yang kubur Rasulullah SAW, tempat Rasulullah itu memang confirm. Kerana apa? Seluruh umat sahabat yang ada memang nampak Rasulullah ditanam di situ. Kemudian benda ini berlaku secara tawatur, secara mutawatir. Kita nampak benda ini isu ringan je kan. Tapi pada minggu lepas atau sebelum ni, sebenarnya isu lama, isu tentang ajaran sesat Sihak ni, yang mengaku sampai boleh mengakukan Nabi Muhammad itu ilah diri Tuhan, Allah itu ilah Muhammad. Jadi kita fikir sebenda semudah begitu. Tapi yalah, apabila perkara remeh akidah, kita ambil remeh. Perkara mudah akidah ni, tapi kita ambil remeh. Siapa dia boleh pertikarkan lagi Nabi ni bukan tak ada jantina. Tak ada jantina. Nabi ni ialah Tuhan. Sebab itu ayat Al-Quran Allah Ta'ala sebut, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila inqalabtum ala aqabikum. Yang mana Rasulullah ini Allah Ta'ala cerita dia ni sifat manusia. Jadi dia ni ada anak cucu keturunannya, sampai ni pun ada anak cucu. Macam mana kalau tidak ada jantina tiba-tiba ada anak cucu? Nampak? Jadi kita boleh bayangkan pengikutnya pun ada juga. Tak? Pengikutnya pun ada juga percaya. Ini bukan sebarangan masalah akidah ni. Akidah yang begini memang telah keluar daripada lingkungan daerah Islam dah ni. Nampak? Jadi tu pentingnya kita kenal diri baginda Nabi SAW. Nabi ini manusia. Nabi ini lahir daripada di mana, wafat di mana. Itu sesat daripada aspek itu. Yang sesat dari segi aspek pemahaman syahadah pun ada juga, yang kita pernah sebut sebelum ni lah. Dia tidak mengakui syahadah yang dimaksudkan Muhammadur Rasulullah itu ialah Muhammad yang lahir di Mekah, wafat di Madinah. Tak? Yang mana isterinya bergiam-giam, anaknya bergiam-giam. Dia tak percaya. Dia kata Muhammad itu ialah hakikat Muhammad yang ada pada diri kita. Jadi pelik-pelik, bunyi macam hebat, tapi sebenarnya orang ini telah lari daripada garisan agama Islam, keluar daripada daerah Islam. Jadi Allah mewajibkan kita untuk membenarkan segala perkara yang Nabi beritahu. Apa yang dibawa dibawa datang, sama ada perkara dunia ataupun akhirat. Nabi cerita tentang perkara-perkara yang akan berlaku. Akan berlaku. Tak berlaku lagi contohnya. Kena percaya. Sahabat Nabi ni, dia tengok sendiri betapa hebat dan juga betapa benarnya perkataan Nabi. Betapa benarnya perkataan Nabi. Jadi ada dalam kisah peperangan Tabuk. Dalam kisah peperangan Tabuk, Nabi SAW apabila baginda Nabi dalam perjalanan, unta Nabi dia terlepas dan lari. Ada seekor unta Nabi terlepas dan lari. Lari tak tahu mana. Tersesatlah, lari tak tahu mana. Unta Nabi ramai sahabat kan. Tapi tiba-tiba bila salah satu tempat Nabi dalam perjalanan tu, unta Nabi keluar, lari dan tidak tahu ke mana. Unta ni liar lah. Maka Nabi suruh sahabat cari. Nabi suruh sahabat cari. Maka bila Nabi suruh sahabat cari ni, ada sebahagian orang munafik. Orang munafik dia bunyi, Muhammad ni cerita ke kita ni, dia kata dia Nabi. Tiba-tiba unta dia hilang, dia tak tahu mana.
Tiba-tiba unta dia hilang ni dia tak tahu mana. Dia kata Nabi bawa berita daripada langit. Tiba-tiba unta dia hilang, dia suruh orang cari, tak tahu mana. Orang munafik ini cakapnya di mana? Bercakapnya dalam kemah lah kita kata. Sebab sahabat mari ramai, so masing-masing ada kemah masing-masing. Dia mari dengan kabilah dia, puak-puak dia. Jadi dia orang ni duduk cakap, bicara dalam kemah. Nabi SAW duduk lain. Dan bersama Nabi tu ada seorang sahabat namanya Umarah. Jadi Umarah ni daripada datang sekali dengan munafik ni, orang munafik ni duduk dalam kemah ataupun dalam tempat berhenti atau tempat menginap Umarah ini. Umarah ni ketua bagi kabilah tersebut. Jadi Umarah ada dengan Nabi. Jadi Nabi cerita ke Umarah, ada orang lelaki ni dia kata bahawa aku ni Nabi, aku bawa berita daripada langit tapi aku tidak tahu di mana unta aku hilang. Dan sungguhnya Allah Ta'ala telah beritahu kepada aku bahawa unta aku sekarang ni ada di wadi begiang-begiang. Dia tali dia tersakut di pokok. Jadi tak boleh nak lari, tali dia sakut dekat rati pokok, mu pergi cari situ. Nabi kabur. Nabi kata, aku ni tahu bukan kerana sebab apa, kerana Allah beritahu kepada aku. Adapun sekarang Tuhan dah beritahu kepada aku bahawa unta aku ni ada di wadi ni. Tali dia tak boleh pergi mana kerana tali tersakut di rati pokok. Pergi cari. Sahabat cari ada sungguh. Ada sungguh. Itu cerita bab ni. Jadi Umarah yang ada dekat Nabi ni balik ke kemah dia, cerita kepada orang yang sekali dengan dia tu. Dia kata pelik sungguh Nabi hari ni. Dia cerita ada orang kata ke dia, kutuk ke dia belakang dia bergiam-giam. Orang yang ada dalam kemah tu kata, ya Umarah, mu tahu tak siapa? Ni dia ni. Dia ni hak kabur ni. Jadi orang kabur ni Tuhan beri maklumat langsung cerita ke Nabi. Nabi duduk lain. Dia ni hak kabur. Dia kata mu dia buat gini, mu lari tak usah lari tak usah ikut aku ilayya anni, lari kamu, tak usah ikut aku, pulang aku tak usah ikut. Sebab apa? Sebab kamu ni ada dalam hati kamu sifat munafik kepada Nabi, dan munafik memperolok-olokkan Islam dengan agama Allah ni. Jadi perkara yang dunia Nabi beritahu betul. Apa yang dibawa oleh Nabi, asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat dah. Berlaku tak berlaku lagi? Memang confirm betul. Tunggu masa je lah. Tunggu masa. Dan perkara akhirat. Maka hukum hakam yang Nabi bawa, kita kena patuh. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tak boleh bagi orang mukmin lelaki atau orang mukmin perempuan, bila Tuhan dah tetapkan hukum, Rasulullah dah tetapkan hukum, dia nak buat pilihan sendiri tak boleh dah. Jadi ada hukum yang Tuhan syariatkan, kita tak boleh ubah. Kita kena ikut dan kita kena patuh. Kerana apa? Kerana dia sebahagian daripada keimanan. Allah menuntut kita membenarkan pada setiap perkara yang dibawa oleh Nabi. Tiba-tiba kita tak mau pakai hak Nabi bawa. Kita tak percaya hak Nabi bawa, kita nak pakai hak kita. Maknanya kita ada masalah lah tu. Kita ada masalah pada keimanan kita sehingga kita kata hak Nabi bawa tu tak sesuai. Hak Nabi bawa tu tidak betul. Tu berat. Nampak? Seterusnya, wa annahu la yaqbalu imana 'abdin hatta yuqina bima akhbara anhu ba'dal mauti. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima iman seseorang hamba hinggalah dia yakin kepada peristiwa selepas mati yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni masuk dah ni. Imam Ghazali rahimahullah taala masuk kepada bahagian ketiga ilmu akidah, iaitu sam'iyah. Sam'iyah. Di akidah ni ada 3 bahagian. Pertama tentang Tuhan, yang kedua tentang Rasul, yang ketiga tentang perkara-perkara ghaib.
sam'iyat, perkara yang dibawa oleh Nabi, kita dak nampak bukti, kita kena percaya saja. Ni. Dah ada mana syahadah 2? Kenapa perkara akidah 3? Hak ketiga ni terangkum dalam syahadah kedua, Muhammadur Rasulullah tu. Sebab bila percaya kepada Nabi, kena percaya kepada segala benda yang Nabi bawa, termasuklah perkara-perkara ghaib ni. Hak kita belajar hukum iman nang tu lah. Duk mana nang tu? Percaya pada malaikat. Malaikat kita dah nampak kok, masuk perkara ghaib. Percaya kepada hari akhirat, belum ada lagi. Tak. Percaya qada dan qadar tu ketentuan lah, tapi ketentuan tu sendiri benda yang kita dah nampak dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua itu terkandung dalam Muhammadur Rasulullah. Okey. Jadi wajib kita kena percaya. Sekarang ni masuk, dia akan sebut satu-satu atas jalan sebut. Ala sabili zikri wala la ala sabilil hasri. Bukan makna mungkin kalau ada yang tak sebut tu bukan makna tak ada. Kalau ada nas ataupun hadis yang datang dengan jalan yang sahih sebut berlaku, maka kena beriman. Cuma ada perkara-perkara besar yang berlaku tu akan disebut oleh Imam Ghazali. Pertama ialah peristiwa selepas daripada mati. Makna manusia ni ia bukan habis di dunia mati selesai. Tak selesai lagi, tak selesai. Kita ingat ke selesai, rupanya tak selesai lagi. Ada orang dia bosan dah hidup. Masalah banyak. Akhirnya dia selesaikan nyawa dia. Rupa ingat selesai, tak selesai. Tak selesai. Ingatkan habislah urusan, habislah masalah dia di dunia, tak habis. Ini membezakan orang beriman atau tak beriman. Tak. Akhir-akhir ni berlaku bunuh diri di kalangan orang beragama Islam. Apa sebab? Sebab bunuh diri tu depression, tekanan. Sebab tak boleh kawal emosi. Apa sebab? Iman. Semua kembali pada keimanan belaka. Semua kembali kepada keimanan. Andai kata orang ni dia beriman bahawa ada kematian, ada perhitungan selepas mati, rasanya adakah sanggup dia terjun Jabatan Sultan Mahmud? Tak. Sanggup terjun bangunan 40 tekad? Tak. Sebab apa dia tahu dah? Pertamanya tindakan itu salah. Yang kedua, kalau dia mati pun tak selesai juga. Tak selesai. Termasuk daripada dosa-dosa besar ni, iaitu membunuh diri. Bahkan dalam hadis diceritakan orang yang terjun daripada bukit lah. Terjun daripada bukit, Allah Ta'ala akan letak dia dalam api neraka, dan dia akan berulang-ulang terjun tempat tinggi dalam bukit neraka. Terjun mati, tak matilah. Terjun acur badan tu, tak mati. Hidup dikumpulkan balik, diterjun balik. Gitulah. Sebab apa? Sakit ni. Dia mati kat dunia ni bila badan kita sampai satu tahap, maka akan mati. Kesakitan yang mengenai badan kita sampai satu tahap, badan tak boleh tanggung, mati. Jadi mati tu tak sakit dah. Betul lah tak sakit dah, sebab tak ada dah diri tu, roh keluar dah. Yang jadi sakit sebab badan kita ada roh. Ada roh. Hak tak ada roh, rambut. Orang kenyek kan rambut orang sakit tak? Tak sakit. Kuku kita, orang torehlah kuku. Sakit tak? Sakit sebab kuku, rambut ni tak ada roh. Dia tak ada roh. Hak ada roh kawasan-kawasan ni. Orang ada kecil mani. Nasallallahu alaihi wa afiyah. Ada kecil mani kaki dia. Hak tu. You boleh kutih boleh ada. Kutih. Ada. Sebab apa tak ada dah. Tak ada roh dah situ. Jadi yang sakit ada roh. Jadi badan manusia ni, bila roh ada, sakit yang teramat sangat akan keluar roh mati. Bila mati tak ada sakit ya. Tapi masalahnya, ahli neraka ni tak akan mati. Jadi sakit dia sentiasa berterusan sakit dan lebih sakit. Itu seksa yang Allah Ta'ala jadikan. Akan disembelihkan al-mautu bainal jannati wan nar ala surati kabshin. Allah Ta'ala akan manifestasikan, Tuhan akan gambarkan mati ni dalam bentuk kibas. Lalu disembelih antara syurga dan neraka sebagai
tanda bahawa tidak ada mati dah lepas daripada ni. Ahli syurga masuk syurga, ahli neraka masuk neraka, tak ada mati dah. Maka kehidupan selepas daripada mati ni kena percaya. Kalau orang tu ada iman, dia tak akan sanggup lah buat tindakan-tindakan yang boleh membahayakan nyawa dia sendiri. Sebab apa? Sebab badan kita ni bukan hak kita. Badan kita bukan hak kita. Ini kepercayaan orang yang beriman. Orang putih, Mak Saleh, orang tak beriman, dia kata badan ni milik dia. Maka dia boleh buat macam-macam badan dia. Dia nak tak benda. Nak tak subang. Dia nak tukar muka jadi muka rimah. Kan ni pelik-pelik kan. Nak tak tanduk, nak ubah diri dia jadi macam kucing ada. Nak buat apa lagi? Nak tindik. Tindik tempat hak pelik-pelik pun macam-macam. Sebab apa? Sebab kata badan saya. Badan kita dah tak boleh. Badan kita ni amanah Tuhan beri kepada kita. Kita tak boleh buat sebarang. Hukumnya haram. Itu haram. Orang membinasakan atau membahayakan badan seseorang, badan kita. Sebab apa? Kita diberi amanah supaya menjaga badan kita. Baik. Jadi hak ubah transgender tak? Isu kecelaruan identiti ni. Tak. Ada yang buat buat pengakuan setelah dia ubah dia punya jantina. Akhirnya dia mengaku lama dah payah nak ubah tu, bukan senang tu. Dia kena makan sikit. Bukan nak ajar nak khabar bahawa nak maksiat ni payah. Duit makan banyak duit tu. Kena bayar banyak, bukan bayar macam nak beli nasi buku dah. Main ribu-ribu, ratus ribu biasa tu. Kalau komang sangat pergi hak dekat, hak prepek, hak tak ada tu, tak ada siji. Jadi akhirnya apa? Akhirnya bila lama-lama dah, mungkin dia tua ke warna, dia kata dia nyesal. Dah alat buang dah. Orang lelaki jadi puang. Dah benda, tak ada benda. Dia kata tak ada makna dah hidup. Tak ada makna hidup dah. Tu. Itu apabila seorang tu dia langgar arahan Allah Ta'ala. Kenapa dia mula-mula buat? Sebab dia rasa syaitan dan iblis merasa sedar, bagus, hebat. Kamu boleh tunaikan hak nafsu kamu. Kamu boleh buat ikut suka. Itu janji-janji syaitan. Akhirnya nyesal juga dia. Baik. Jadi wa awwaluhu su'alu munkarin wa nakirin. Wa huma syakhsani mahibani hailani yuq'idani al-'abda fil qabri sawiya dha ruhin wa jasadin fayas'alanihi 'anit tauhid war risalati. Pertamanya ialah soal munkar nakir. Hak pertama ialah soal munkar nakir. Ialah dua orang malaikat yang amat besar. Mereka munkar nakir ni apa? Siapa dia? Dua malaikat yang sangat besar lagi menakutkan, yang mendudukkan seorang hamba yang ada roh dan jasadnya dengan sempurna, makna roh jasad ada dalam kubur, dan akan bertanya tentang tauhid dan juga risalah. Jadi yang pertama yang akan dilalui oleh orang setelah daripada mati ni ialah soal kubur. Soal kubur. Maka dalam isu soal kubur ini telah datang hadis yang sahih. Hadis yang sahih, dan perkara ini perkara yang harus pada akal. Tak boleh orang yang ingkar azab kubur ni, orang ni dia telah berada pada sipi-sipi nak jatuh daripada, nak keluar pada Islam. Gitulah kita boleh ibaratkan hampir-hampir sangat dah dia ni terkeluar daripada Islam apabila menafikan azab kubur. Maka kisah tentang azab kubur, kalau ingat dulu dah,
Lepas tu saya tak tahulah ni haram tak lagi. Ada keset apa? Selimut putih. No, keset selimut putih. Biasa orang pasang masa motivasi tu. Tu cerita ambil daripada hadis tu. Ambil pulang ke rumahnya. Dengan nada suara tu. Rasanya penuh diharamkan sekejap kerana menakut-nakutkan pelajar. Saya tak tahu tu. Lain ni tak tahu kan dia. Dia tanya Menteri Komunikasi ya. Dia tanya kedok. Jadi maka akan ditanya. Sebab itu setelah tanam ni orang ajar talqin tu, talqin. Talqin ni perkara yang mana ada sandaran daripada hadis. Cuma kerana hadis itu tidaklah sampai pada tahap yang disepakati sahih, maka ada khilafnya. Khilaf tu adalah. Jadi ada sebahagian ulama yang menolak talqin. Tetapi golongan yang melakukan talqin ini mereka ada sandarannya. Dan sandaran daripada kalangan amal salaf pun ada. Jadi talqin dengan bacaan tertentu. Adapun mendoakan itu mazhabi. Doa lepas pada tanam tu doa. Hak tu memang mazhabi tu. Siapa tak ada doa kata tak payah doa tanah macam tanah kucing mati. Tu memang tak faham sungguh kan. Cuma talqin ni ada sandaran hadisnya. Walaupun ada khilaf, sebahagian ulama menerima dan mensahihkannya, disokong oleh perbuatan oleh salafus soleh sebahagiannya, maka boleh kita buat. Bahkan itu sebenarnya lebih aula daripada tazkirah. Tazkirah tak ada waris. Sebab ada dia ni peseng tazkirah. Tak salah Pertama kita tahu benda tu tak ada hukum wajib. Tak ada hukum wajib. Mana-mana tu tak ada nak kata ni wajib, ni wajib tak. Tapi bila ada dua perkara. Pertama tazkirah. Tazkirah ni makna bacaan kita. Kita nasihat ke orang yang hak mari itulah. Tak. Talqin ni ada hadis. Walaupun hadis tu dipertikah ada hadis. Bahkan sebahagian ulama menerima hadis. Mana hak kuat? Hak hadis lagi. Jadi kalau kita pun nak buat pembaharuan, carilah benda yang pembaharuan yang kita kata membawa kepada lebih baik. Lebih baik. Nak baca talqin dan buat tazkirah, comel ada benda. Dah dia kata orang mati dah lah. Tazkirah ni tujuan untuk orang hidup. Betul untuk hidup, tapi orang hak mati tu nak juga. Nak juga tu, nak bahagia juga tu. Kenapa? Kerana di dalam itu ialah Nabi kata wasalulahu tasbih. Dalam talqin tu kan ada doa kepada supaya si mati daklah kamu bertenang, giang. Dah ada manfaat. Cerita bab manfaat ini memanglah orang itu telah talqin lah 40 kali talqin. Kalau hidup kat dunia ni jahat, tak selamat juga. Kalau Tuhan tak selamat, tak selesai juga. Cuma ini salah satu daripada doa inisiatif orang hidup. Dah didengar ke? Mayat orang kafir dengar. Takkan mayat orang Islam tak dengar. Nabi SAW lepas ditanam mayat-mayat orang mati dalam perang Badar, orang kafir, Quraisy orang mati. Jadi Nabi letak dalam telaga telaga buta. Ambil mayat sekali, kambuh situ, tanam situ. Lepas itu Nabi cakap, panggil seorang-seorang. Abu Jahal panggil seorang-seorang. Umayyah bin Khalaf panggil. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Adakah kamu dapati apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kamu tu betul? Nabi cakap. Jadi sahabat ni peliklah. Ya Rasulullah, kamu bercakap dengan orang mati mayat ni, mana ada pendengar daripada ni? Nabi kata ma antum bi asma'a minhum. Tidaklah kamu lebih mendengar daripada mereka. Maknamu tidaklah kamu lebih mendengar daripada mereka. Makna mereka pun dengar juga. Sebab tu Nabi cakap. Dah kalau benda itu sia-sia, Nabi tak akan buat gitu. Maknanya si mati mayat dia dengar. Dalam hadis yang jelas, apabila seorang tu datang mengebumikan, lalu mayat dia dengar qari'atan na'li,
dengar hentokkan kaki orang lari dah. Bini dah tahu lah. Bini pun kadang kena ambil perhatian ni. Bila meninggal, orang puan janganlah mari tanang jenazah suami. Nampak tak? Serabut dengan orang-orang nak apa nama ni? Orang nak tanang jenazah, orang nak kebumikan. Tak? Marilah hari lain pun lagi puan-puan ni kena ingat dia kena ada iddah dia. Tiba-tiba pergi juga menangis dekat ujung pagar ataupun menangis kat tepi Tok Syekh talqin. Tok Syekh mabuk talqin. Janda ada. Janda ada sebelah. Jadi kena jagalah bab ni. Sebab apa? Kena jaga hukum hakam berkaitan dengan beriddah tu. Berkabung ihdat bagi orang beriddah kematian suami. Okey. Maka Nabi kata tidaklah kamu lebih dengar daripada si mati tadi. Maka dari kerana itulah dalam riwayat talqin hak dibaca tu, ambil daripada riwayat hadis tu, dia sebut wahai si fulan binti bin fulanah. Ni dalam talqin ban kepada mak. Sebab apa ban kepada mak? Sebab seorang tu memang anak mak. Kita ni memang confirm anak mak kita. Dan anak ayah kita juga lah. Tapi lah contoh orang lain, contohnya orang-orang tak mungkin hak tak diketahui nasab atau tu. Hak tak confirm, hak confirmnya mak. Hak ayah tu boleh jadilah kalau anak yang tidak saudarah kan. Sebab itu dibankan dengan ban atau dibentikan dengan benti mak. Itu pada peristiwa talqin kerana datang riwayat dengan disebut mak. Disebut mak. Maka sebab itu orang ban dan bentikan kepada mak. Sebab dalam riwayat hadis tu sebut mak. Okey. Maka dia dalam talqin tu dia kita beritahu bila datang malaikat, janganlah kamu gentar, janganlah kamu takut kerana mereka berdua ialah makhluk Allah Ta'ala, hamba Allah Ta'ala. Jadi kita pun hak dengar ni dengan secara tidak langsung tertazkirah juga tu. Sebab kaki salah satu kita orang baca ke kita, orang baca kepada kita kaki. Walaupun dia nasihat kepada ataupun dia beri peringatan kepada dalam kubur. Tak? Jadi kita hak dengar ni, kita kena bayang kalau kita duduk dalam kubur orang baca gitu. Kita apa nasib kita tidak tahu. Sebab itulah apa nama ni amalan talqin ni walaupun ada khilaf, jadi orang yang nak buat boleh pegang dan tidak boleh orang yang tak mau buat larang orang buat. Waktu masalah kita tak mau buat, ada masalah lepas tanah balik gitulah, tidurlah. Sesat. Tapi ada hak berlaku. Dia kerana syadid sangat mengaji dengan aliran tertentu, bila meninggal ayah dia dakwah. Lama lepas ngaji lama tu baru kata ada benda hak paling nyesal. Dia kata tanah ayah dia macam tanah bakar. Tanah dakwah apa-apa balik gitu. Sebab apa? Sebab dia telah didoktrinkan masa itu bahawa talqin ni bid'ah, tak boleh buat. Padahal benda ini benda yang berlaku khilaf. Benda yang mana amalan sebahagian daripada ulama-ulama buat, tak ada masalah. Tapi bahkan ketika itu dia kata dia membid'ahkan dan menyesatkan buat talqin pula. Lepas lama-lama ngaji barulah dia isah balik. Dia kata hak tu lah, dia kata terasa sangat sebab di tanah ayah dia biar gitu aja. Tak boleh dah. Makna itu menyesal lepas tu tak ada apa. Intinya sebab itu dalam masalah hukum ni kita tak boleh bergaduh, tak boleh gopoh dalam nak menghukum sesuatu itu menyalahi ataupun bid'ah kecuali setelah benda itu yakin. Baik. Yang amat besar lagi menakutkan, nama munkar dan nakir. Yang mendudukkan seorang hamba roh dan jasadnya dengan sempurna dalam kubur. Jadi roh dan jasad ni akan di Tuhan bangkitkan. Tapi kena ingat alam ni alam apa? Alam barzah dah. Iaitu alam perpisahan hak daripada dunia sebelum akhirat.
Barzah ni makna kita panggil ialah kita sepadang. Sepadang antara dunia dan akhirat. Dia ada alam situ. Jadi kalau kita gali balik mayat pun, gali balik mayat pun, ia bukan dalam bentuk duduk itu. Sebab apa? Sebab ini berlaku di alam lain. Allah Ta'ala kembalikan roh kembali kepada jasad. Dah kalau hok kena makan rimah, kena terlainkan joh. Kena terlainkan joh ke mana? Nak kembali roh ke mana? Akan ada juzuk daripada badan kita tak akan hancur. Juzuk paling kecil ni yang diistilahkan ulama sebagai ajbuz zanab. Kalau hancur dunia sekalipun, juzuk paling kecil halus sekali ni tak akan hancur. Jadi Allah Ta'ala maha kuasa untuk ambil dan juga pulangkan roh dalam juzuk manusia. Ada tak kira lah. Hancur-hancur lah. Tukar dalam perut imam lah. Perut jauh-jauh tak kira. Allah Ta'ala boleh buat. Dan kalau belah pun nak nampak, memang jadi capur dengan perut dia. Dah tu, dah kira tu. Sebab ini berlaku di alam yang bukan alam nyata ni. Di alam yang dipanggil alam barzah. Dengan sempurna dalam kubur dan akan bertanya tentang tauhid dan risalah. Akan tanya tentang Allah Ta'ala dan Nabi SAW. Apa yang akan ditanya, insya-Allah kita akan sambung pada bulan hadapan setelah daripada pilihan raya. Allah Ta'ala. Wallahu Ta'ala ala wa ala. Ada soalan? Sekadar tu, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.